Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Abdul Somad Al-Falimbani dalam kitab dia Hidayatul Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, sehinggalah perkataan dia ke-12 ke-12. Lah ni kita duduk kecek mengenai adab-adab ketika berzikir. Nak berzikir ini, nak sebut nama Tuhan ni, kena ada adab dia. Kalau kita sebut dengan tak ada adab, boleh ke tak? Boleh. Boleh pahala? Boleh. Tetapi kurang memberi kesan kepada hati kita. Suatu benda yang dibuat dengan cara sopan santun, buat dengan cara hati-hati, buat dengan cara bersungguh-sungguh, akan memberi kesan kepada hati kita. Ikutlah gapo benda pun, sama ada benda dunia ataupun benda akhirat. Maka zikir ini supaya ia dapat meleburkan perasaan jahat di dalam hati kita. Nak belajar sabar, sebut zikir dengan cara molek. Nah, ada adab-adab dia. Maka sebutan kita dengan cara adab, maka menyebabkan perasaan-perasaan yang tak comel hilang dalam diri kita. Ada orang berzikir banyak dah, tapi dengan tidak ada adab, maka zikir dia kurang memberi kesan. Bukan tak memberi kesan, kurang memberi kesan bagi hati. Maka nak berzikir yang memberi kesan, ya kena jumpa dengan ahli dia, ahli-ahli zikir. Sebagaimana kita kalau bab gapo pun kena cari ahli dia. Kalau orang minat main Vespa, kena pergi jumpa sesek Vespa. Kalau tidak, tak tahu apa, motor lain tak boleh bab Vespa ni. Nah, kalau nak masuk, kena cari tukang masuk baru jolo. Kalau nak berzikir, kena cari ahli zikir. Sekalipun kita tanya tu orang yang kita nampak macam ngaji agama juga, bidang agama juga, tapi bukan takhasus dia, bukan keistimewaan dia, maka jawapan dia tak puas hati selalu. Kita nak pergi beli motor Vespa, kita tanya orang beli orang beki motor Scrambler, lawin belakang ni. Nah, Scrambler dengan Vespa ni lain. Nah, Scrambler ni ada rata. Vespa ni tak ada rata. Nah, payah belakang.
Maka tu kita mengaji adab ketika berzikir. Dia adab ni sebelum berzikir, ketika kita berzikir dan selepas kita berzikir. Maka kalau kita buat ambil adab ni, maka kita rasa lain perasaan kita. Rasa ketenangan, rasa panas di hati kita. Nah, rasa hilang nak marah kat orang, rasa serabut perut hilang. Banyak kesal. Ada orang duk berzikir kau sebut nama Tuhan, kau serabut. Nah, sebab apa? Sebab dia sebut saja nama Tuhan, dia tak ingat Tuhan, dia ingat diri dia ingat ke masalah dia. Maka kau banyak dah sebut nama Tuhan, kau banyak masalah. Patut sebut nama Tuhan itu semakin hilang masalah, tak semakin banyak masalah. Sebab dia tak ingat Tuhan, sebut saja. Maka orang apabila sebut Tuhan ni, dia ingat Tuhan. Maka dia ingat Tuhan, semua masalah atas muka dunia ni hilang. Sama ada masalah itu telah berlaku ataupun masalah tu akan berlaku, kau akan hilang rasa. Perangai jahat-jahat pun jadi hilang. Kita ni apa jadi perangai tak juru sebab kita lupa Tuhan. Dia ingat Tuhan nak rocah orang tak boleh, nak curi peti orang tak boleh. Maka apa jadi kita perangai tak juru, nak berdeki dengan orang, nak marah kat orang, nak hasad dengan orang, tak puas hati dengan orang, pandai jahat kat orang, suka jahat kat orang. Sebab lupa Tuhan. Kalau ingat Tuhan, tak ada masalah lalu. Maka cara ulama nak suruh ingat Tuhan, sebut nama dia dulu. Maka ada orang peringkat sebut nama, tak ingat lagi. Nasi khabu. Sebut itu dulu. Kalau dia mau nak suruh ingat nasi khabu, sebut nasi khabu. Sebut dulu. Lama-lama baru teringat. Oh, kamu duk sebut nasi khabu, buat apa tak teringat ke dia? Baru ingat nasi khabu, baru usaha cari nasi khabu. Dia kata kedua belah adab ketika berzikir, menafikan tiap-tiap yang mawujud, yang lain daripada Allah, menafikan benda yang ada yang lain daripada Allah, daripada hatinya dengan lafaz la ilaha, supaya tetap taksir ni kesal lafaz illallah itu di dalam hati, dan supaya mesra ia, yakni bergaul molek, jelira molek kepada segala anggotanya. Gini dia kata, ketika kita ngatik la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia sebut dah, mari kau ni naik ke atas, patut rembah kau ni, la ilaha illallah, naik daripada bawah, la ilaha illallah, rembah di hati kita. Hati kita ni senyap, cuba telah dengar hati kita. Duk saja kita telah dengar sekali hati kita ni berzikir ke duk. Senyap tak kata berapa. Maka orang ni nak suruh jaga hati dia, dia rembah kalimah la ilaha illallah. Dia jekah Allah di hati dia. Sampai hati dia kejut. Kita kalau dengar benda kuat, kita jadi kejut lagu tu. Maka apabila hati kita gep, kejut dengan nama Allah, biar lama-lama biar duk sebut Allah semacam. Nak suruh hidup saja hati. Maka hidup hati Allah ni kita gilah diuyuk pun tak apa. Gilah planet Pluto mana, Amerika kau apa dia, insya-Allah kita akan jadi orang berjuru. Ni dep Allah ni. Buatlah gapo semua, buat benda balik belakang. Tak syarat kata kena berzikir, tolong orang kau gapo dia, jadi baik selalu. Ada Allah dalam hati. Maka ketika kita lafaz la ilaha, kena nafi ke semua yang wujud depan mata kita ni. Depan mata kita ni, semua ini tidak wujud. Illallah, kecuali yang wujud secara hakikat adalah Allah Ta'ala. Hak lain wujud pinjaman sahaja, ia itu diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Hak kita nampak ni, hak kita boleh dengar, hak boleh kita kelih ni, semua benda yang ada di hadapan kita bukan dia ada dengan sendiri, tetapi ia diadakan oleh Allah Ta'ala. Maka secara hakikatnya yang wujud sebenar adalah Allah sebenar. Hak lain hanya wujud pinjaman yang dibuat oleh Allah. Bila-bila masa dia boleh hilang daripada kita. Sama ada benda itu harta, benda itu anak, benda itu isteri, benda itu rumah, benda itu kuasa, benda itu pengaruh, benda itu anak buah kita, anak murid beribu kau berapa dia. Kira-kira kita sebut la ilaha, tiada Tuhan, tak ada berlaku semua benda tu. Illallah, kecuali wujud hakikat adalah Allah. Maka benda selain daripada Allah boleh hilang dalam sekelip mata.
Benda tu boleh mari kepada kita dan tidak mustahil dia boleh hilang daripada kita. Dia mari cepat dan dia boleh pergi pun dengan sekelip mata juga. Ada orang rezeki anak mari boleh, tapi dia tak boleh nak terima. Sebab tu orang menyetok tu, hilang pitih menyetok, hilang goni menyetok, hilang pengaruh menyetok. Apa dia rasa aku berhak. Apa hilang daripada diri aku? Sudah lupa Tuhan. Maka perbuatan lagu ni lupa Tuhan, lagu ni kena zikir kena biar dia khabar. Ketika sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, nak sebut la ilah tu tiada yang wujud secara sendiri dia. Tak perlu kepada Tuhan. Semua wujud perlu kepada Tuhan. Maka kewujudan dia tidak hebat sangat. Sebab tu kita kata apa saya wujud, Tuhan wujud, hamba pun wujud, apa hamba tak boleh jadi Tuhan. Sebab kita bukan wujud betul. Kita diwujudkan, diadakan oleh Allah. Tuhan ada sungguh sengerti. Tetapi hebat atau hebat Tuhan, benda yang diadakan tengok serah supaya ada dah. Ada sungguh sengerti, ada sungguh ni. Ada sekalipun ada, tetapi dia diadakan. Beza dengan benda yang ada betul-betul lagu mana tak tahu. Setara benda yang diadakan kita rasa macam ada. Ada sungguh ni. Bukan tak ada ni. Betul ada, tetapi ada yang diadakan. Beza. Dalam masa sekelip mata dia boleh tak ada semula. Kepada sifat asal dia tak ada. Maka benda yang tak ada tak boleh kita pegang. Tu kaedah dia. Kalau benda ada kita boleh bergantung, boleh minta tolong sebab dia ada sungguh. Tapi kalau benda sekadar bayangan saja, benda sekadar ilustrasi saja, benda sekadar imagine saja, tak boleh nak pegang. Kita khayal kita ada pitih 8 juta. Kita pergi kedai kopi duk buah kata pitih 8 juta. Ada pitih kau ada? Adalah dalam khayalan hamba. Boleh pegang benda khayalan? Tak boleh pegang. Sebab tu makhluk tak boleh nak bergantung sangat kepada dia. Dia sendiri pun bayangan sahaja. Yang wujud sebenar hakikat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Maka apabila manusia merasai lagu tu yang wujud sebenar hanya Allah, hak lain hanya makhluk yang diadakan oleh Allah, maka dia menjadi manusia yang paling berada atas muka dunia. Semua ni makhluk Allah Taala, semua dia sayang berlaku. Allah makhluk Tuhan aku ni. Tuhan aku lah buat. Maka timbul perasaan sayang. Sebab tu Nabi Muhammad ke Allah tak ada. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuh ke kamu ya Muhammad kecuali sebagai tanda kasih sayang aku kepada seluruh alam. Orang buat jahat ke dia. Nabi Muhammad ni orang baik tak ada lah. Tak sudut petikai lah kebaikan dia, tak sudut petikai keikhlasan dia. Dia buat kerja tak ada kepentingan langsung. Bukan nak cari pengaruh, bukan nak cari harta, bukan nak cari anak pak. Tak. Ikhlas sungguh Nabi Muhammad. Tapi apa dia manusia layak ke dia. Orang kafir pekun batu, orang kafir fitnah bini dia kata zina, ada skandal lah, macam-macam. Tak puas hati ke Nabi Muhammad terkai kepada anak bini dia pula. Oyak tuduh gini, macam-macam, nak bunuh lah apa dia. Tapi Nabi Muhammad ada marah, tak marah seputih habuk. Nak marah lagu mana dia duk tengok Tuhan semacam. Tuhan dia yang buat lagu ni. Maka orang yang sentiasa melihat tengok apabila kita berzikir lagu ni. La maujuda, tidak ada yang wujud secara hakikat adalah Allah, maka perangai automatik perangai kita akan jadi juru. Mula-mula kita sebut dululah, berlatih dulu. Mungkin hati kita ni tak khabar jauh kan. Kena berlatih dulu. Hak tak wujud di hadapan aku kecuali Allah, tidak wujud kecuali. Maka apabila lagu tu tak ada istilah nak marah kat orang. Orang terberolah depan kita, nak marah lagu mana tu hewan air ni tupuh dia, nak buat mana? Tak ada marah seputih habuk. Kalau kita nampak Tuhan, kalau kita tak nampak Tuhan, sudah kita rasa benda ni betul-betul wujud, kita wujud, dia wujud. Nak marah sungguh dia nya. Sebab mung ada mung tupuhnya. Tapi kalau orang tak nampak dia ada, ni nak marah lagu mana? Latih orang-orang sufi nak suruh jadi juru. Juru ni payah. Ada orang hati dia tak juru lagi tapi dia belajar buat jadi juru. Tak boleh lagi. Orang sufi nak suruh juru ni mari kot ni. Dia bukan mari kot luar. Dia mari kot dalam. Apabila hati teringat lagu tu, maka tak payah kecek. Tak payah nasihat. Tak payah pergi dengar khutbah Jumaat. Ittaqullah. Tak payah sebut. Hamba faham dah.
Takut itaimai atau ittaqullah. Nah, nak sebut ittaqullah, ittaqullah. Ha, apa ni hati? Pas lagu mana nak suruh berlatih gini nah. Ulama-ulama sufi kata ingat tu, lupa makhluk. Insya-Allah mu akan jadi juru. Semua benda atas muka dunia ini berpunca daripada lupa tu. Kalau ingat tu, semua manusia akan jadi juru. Maka orang ulama-ulama yang bersungguh mengenai ingat Tuhan ni, ulama ahli sufi, ahli zikir. Maka dia cara sungguh-sungguh kalau bab ni. Dia terkekeh bab hati ya. Bab lain cara juga tapi tak sungguh lah mana. Bab apa dia terkekeh bab hati? Kerana dalam tubuh manusia ini benda yang paling hebat sekali hok mengontrol seluruh anggota adalah hati. Maka supalah cara orang dakwah zaman dulu. Orang dulu nak Islam ke satu-satu tempat, dia pergi terkeh apa dia? Raja dia dulu. Dia tak pergi main kot rakyat, dia pergi terkeh raja dia. Dia raja masuk Islam, tengok habis anak buah berok lagu tu. Apabila hati tu baik, tak payah kecek. Bak tangan, bak mata, bak telinga, bak kaki, hati baik dah. Tak ada masalah. Dia hati baik. Tapi kalau hati tak baik, berkah tangan pun nyogi lagi, berkah kaki nyogi lagi. Jadi orang sufi kata tak sedut cara benda lain sangatlah. Hak penting hatimu ni. Dia hatimu molek, tak ada masalah. Mu kerjalah jadi Power Ranger gapo dia pun jadi Power Ranger baik. Tapi kalau hati tak baik, boboh serbai, boboh jubah, duduk sebelah Kaabah pun tak jadi apa-apa. Hati-hati penting. Sebab tu ahli zikir tekan sangat cara nak baiki hati. Tu dia kata, apabila sebut la ilaha, tidak wujud kecuali, tidak wujud hak depan kita ni, dia kata. Lapi ke kewujudan selain daripada Allah. Apabila sebut illallah, kecuali Tuhan saja hak wujud. Gitu. Maka sebut di dalam hati kita, di hati kita, lama-lama hati tu akan faham lagu tu. Supaya kita tiap-tiap pagi doa ayat aku anak kita. Gini. Nanti besar jadi cikgu, nanti besar jadi cikgu. Daripada kecil lagi, besar jadi cikgu lah kawan tu. Jadi apabila manusia ni keedah dia cara kita nak ni, nak suruh otak dia mikir lagu tu, kita sebut macam tiap-tiap hari. Sebab apa kita gelenyar ke pitih? Sebab orang tiap-tiap hari dia sebut pitih ni bernilai. Kenyai mata tu, orang duk cari pitih. Orang je. Jadi kita mikir pitih tu paling bernilai sekali. Sebab apa? Sebab orang duk kecek bab pitih belaka. Dia tak tahu sihat tubuh badan tu lebih besar pada pitih. Pitih ada 4 juta makan nasi dengan roya. Sedap? Tak padan. Tengok pitih dia. Tengok kereta dia. Tapi makan dengan roya. Duduk gelepar siang malam. Oh, sihat lebih balik daripada pitih lah. Baru masa tu nampak. Tapi buat apa tiap-tiap hari dia mau duk fikir bab pitih? Sebab orang duk royak. Ambo pergi tanya kedai kopi, pitih kata, pitih jangan. Gi situ pitih, gi situ pitih. Orang tua pun tanya, ada pitih ada? Sudah pitih. Bini pun tanya bab pitih. Anak pun tak sudah pitih. Maka kita akan mikir pitih ya. Lagu mana kalau orang kita pergi jumpa tu kedai, besarnya Allah Taala. Mak kita pun duk ayat lagu tu. Rasa tak payah berzikir, pakai duk ingat lagu tu ya. Adapun segala adab kemudian daripada berzikir, adab lepas daripada berzikir pula. Saat ni ketika berzikir ada 3 perkara. Pertama, lepas pada berzikir, hak ni berzikir sungguhlah. Pas lagu mana hamba ni tak ada nak buat zikir lagu ni, hamba zikir atas kereta, hamba banyak kerja hamba duk ketak-ketak berzikir. Tak apa. Tak ada masalah, moleklah berzikir lagu tu. Tapi ulama-ulama dulu dia buat satu hari majlis zikir dengan cara molek. Supaya kita lah lagu mana bab apa dia buat kerja tapi buat kerja sambil lewa. Satu hari kena buat molek dengan display molek lah. Kalau kita buat majlis kau buat apa dia, buat biar display molek, biar duduk dalam majlis molek. Gapo dia makan nasi kau, gapo dia kau. Ya kalau makan nasi ni kena hidang, kena buah piring, kena buah gapo baru nampak jadi sikit. Tapi kalau makan nasi buah dalam buku kertas surat khabar lagu tu boleh. Tiap-tiap hari lagu tu lah kalau bab zikirnya. Kena ada satu majlis kita makan sungguh, makan berhidang sungguh, makan beradab sungguh. Lagu tu. Ni adab selepas daripada zikir ada 3.
Pertama, hendaklah ia tetap apabila ia diam daripada zikir itu dengan ikhtiar. Dan hendaklah ia hadir ke hatinya kerana menanti warid zikir. Iaitu apa dia warid zikir ni? Yakni kerana menanti faedah yang hasil daripada zikir itu. Mudah-mudahan dengan anugerah Allah Ta'ala datang ia warid itu ke atasnya. Okey, lepas pada berzikir, lepas pada kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, lepas pada berzikir kena senyap sebentar. Duduk senyap, dia kata. Nah, kena duduk diam, duduk senyap. Senyap anggota dan senyap mulut. Tunggu ke apa? Tunggu rasa perasaan zikir, panah dada tu rasa. Nah, ke seluruh tubuh. Kadang-kadang yang mari perasaan sedih. Kadang-kadang yang mari perasaan sayang ke Nabi tiba-tiba. Yang mari perasaan takut ke Tuhan tiba-tiba. Yang mari perasaan nak taubat tiba-tiba. Yang mari macam-macam perasaan selepas daripada berzikir, bergantung kepada orang masing-masing. Ada orang mari suka, kah. Ada juga. Ada orang mari sedih. Ada orang mari ngusing. Ada orang mari menung. Nah, macam-macam warik perasaan yang datang selepas daripada zikir. Maka jangan gaduh lepas la ilaha illallah bangun caca, jangan duduk senyap dulu. Biar perasaan kita gerakkan kita semua saat ni, sebutan kita saat ni, mari warid dipanggil. Mari satu perasaan yang hadir selepas daripada kita berzikir. Duduk senyap, hayati. Nah, lagu tu. Maka tak kalau itu diperbaiki lah wujudnya, yakni hatinya. Pada seketika itu jua yang tiada dapat diperbaiki akan dia akan hati dengan mujahadah dan riyadhah di dalam 30 tahun. Dia kata kesal daripada zikir, dia akan kosek hati kita. Panah dia, baca wirid kita, apa dia kita baca tu panah dia akan kosek hati kita lebih daripada kita mujahadah seorang. Kita duduk sore belajar jadi baik. Ada orang nak jadi baik tapi tak si belajar. Yo pakai awak jadi baik sore. Dia mau belajar mana jadi baik? Tahu merasa baik dah gini kali tak kecek ngorang tak gapo dia. Dok belako. Maya pun dok belako. Namo berat lagu tu. Berat lagu tu. Dia duk rasa baik sore. Baik ni ikut Tuhan, bukan baik ni ikut kita. Ni kita duk sore atas balasah jadi rasa baik dah. Jangan. Baik ni ikut Tuhan. Nah, ilmu fardu ain tak belajar. Tuhan tak kenal, goni tak mengaji, semaya tak betul, Fatihah tak tahu alif jatuh. Tiba-tiba dok rasa baik ya. Pakai spek sikit jadi nampak baik. Dok bukan lagu tu. Baik ni kena belajar, baik ni kena ikut Tuhan. Sekali pun nampak benda itu biasa tapi benda tu ikut Tuhan. Ada maka mujahadah sore, riadah sore 30 tahun bersamaan dengan satu hadir dalam majlis zikir. Duduk dengan guru, hadir dengan majlis zikir, kita berzikir ni kesal dia lebih daripada kita duduk mujahadah koya sore selama 30 tahun koya jadi baik. Tu zikir kelebihan dia. Sangat memberi kesal. Keduanya, hendaklah ia menahan nafasnya daripada keluar masuk. Ni kita nyawa. Kena ok nafas, sedut nafas, ok. Kacing nafas. Ok. Kalau kita duk main zeru, panah dalam ni akan tubik. Dia akan jadi hilang, cepat hilang perasaan panah dalam tubuh tu. Dia kena koci tubuh kita lepas pada berzikir. Dia kata tahan nafas daripada keluar masuk kerana ia terlebih segera pada membaiki hati. Apabila kita kita rasa. Maka apabila hati dikatok dengan zikir, hati itu jadi panah, jadi lembut. Maka hati yang lembut, kalau orang kata, minta maaf, oh tak apa, sia aku tengok mukamu. Tapi kalau orang kata, minta maaf, berau, gocoh. Mu tepuh kereta aku lagu ni, gaya-gaya gepa. Tu hati tu ya bezanya. Dan membuka ke hijab
dan memutuskan khawatir nafsu syaitan. Pertama, kita tahan apa? Biar zikir itu masuk meresap dalam hati. Kedua, kadang-kadang Allah Ta'ala buka hijab pada masa tu. Kita boleh tengok benda yang orang lain tak boleh tengok. Nah, tu panggil hijab. Apa kita tak boleh tengok lenggok, tak boleh nampak arah lah ni? Arah ada tak? Arah ada. Malaikat ada tak? Ada. Apa kita lenggok? Tak cakap lenggok, hamba tak nampak. Nak nampak biru lagu tu, nampak awal lagu tu. Sebab tu saya tutup daripada pandangan mata kita. Maka alam kita ni alam mul dipanggil. Atas daripada langit tu dipanggil alam malakut. Kalau kita selok tu, saya selok sikit lah, maka nampak dah ibu kaki malaikat sama besar dengan surah ni, ibu kaki dia. Oh, kalau dia sepak kita pakai Mekah rasa. Ibu kaki dia tu bersatu dah kalau malaikat. Pakai dah telopong duk tengok lagu tu. Allah besarnya malaikat ni sungguh buat kerja. Tapi tak nampak, tak nampak. Sebab apa? Sebab ada hijab dia panggil. Maka apa Tuhan lindung daripada pandangan mata kita? Sesuai dah Tuhan siap kita. Nah, kalau kita duk nampak malaikat ke, tak ada orang jahat. Apa dia mau jadi juru? Tengok tu malaikat duk keliling kat hamba yak tadi lagi. Hamba duk ketak kenalin. Hamba nak gerak pun suruh kenalin. Ya dah. Muatlah aku baik-baik aku tapar gelar. Oh, tapar gelar gak tamu takut selalu bunyi tapar gelar. Ni takut. Dah malaikat, maka tak ada istilah ujian kehidupan. Tak ada istilah orang baik daripada hati. Lepas tu apa dia jadi baik? Tahu hamba tekan juga ni duk perhati hamba yak tadi lagi. Nampak siap duk tunjuk-tunjuk tu kakak tu. Kakak tu hamba gerai lama dah asada. Bila disebut lagu tu kau hamba kenalin. Maka kenalin dia bukan daripada hati dia, tetapi kerana faktor luar mari. Maka Islam nak suruh kita ni juru mari daripada hati kita sungguh, mari daripada perasaan kita, maka dia tak tunjuk benda-benda lagu tu. Dan jadi gangguan juga kalau Tuhan buka. Allah buka bak jin, buka bak hatu nak semaya bai payah. Kita hok kaki menakut dah. Tak bangun tahajud. Acu buka kat selimut, oh dak sengih atas sudah. Nak semaya pun bahasa kaki menakut, nak semaya pun kaki menakut juga. Tahajud tu takut. Dan membuka hijab dan memutuskan khawatir nafsu syaitan. Maka apabila kita duduk panah hati zikir lagu tu tak terlintas benda-benda tak comel. Sebab tu orang lain ni hak terlintas benda kosi-kosi ke apa dia nak bunuh diri ke apa dia, ya lupa Tuhan dah tu. Sebut nama Tuhan dengan sungguh sehingga panah dada kita, maka insya-Allah akan hilang perasaan hak jahat tu. Ketiga, hendaklah ia menahan dirinya daripada minum air. Lepas pada berzikir, jangan derah pergi minum air. Ni lepas la ilaha illallah bro, bahaya air sirap pula gedung-gedung. Ingat, hati kita tengah panah. Rob. Kalau kita mengaji bab sukai pun tak boleh buat kerja lagu ni. Kita kalau lepas unggah, minum air pecah dada ni, ya tengah. Zikir ke, hati duk tengah panah, duk gedung, kita minum air ke. Sopo kereta duk tengah panah, bubuh air, nyetok hik patah getok lah. Mesedih pun patah kalau lagu ni. Maka hati pun ya terbiak lagu tu. Lepas pada zikir, jangan minum air siapa panah dia tu hilang. Kayak kita zikir ke, sekalipun dalam ekor dia suruh panah dia tu panah dia. Panah kita hingguk gerak ke kita, panah soro, panah gapo, panah napah, panah gapo. Lebih-lebih lagi kita masuk dalam majlis zikir. Majlis. Oh, serok panah. Nya tutup lapu dah pula. Allah kahala panah. Seruk panah. Nah. Maka panah dia tu jangan nyetok dengan air. Tabiat air ni menyejukkan. Bahkan ada ulama kata kalau lepas pada berzikir kita minum air jadi kerah hati kita. Macam nyetok hik lah, kita panggil nyetok hik mudah tak terima. Jadi kerah kop. Masalah. Jangan minum air kemudian daripada zikir itu. Kerana minum air itu memadam akan panas yang didapat daripada zikir. Nak panas tu. Dan menghilangkan rindunya kepada mazkur, iaitu Allah Ta'ala yang matlub pada zikir itu. Maka seorang yang tengah menangis, tengah rindu, tiba-tiba kita tawai. Biasa tengok kalau ada orang tengah jerit, duk teringat ke orang. Jerit, kita pun kata tak usah duk teringat sangatlah ke orang ni, minum air. Apabila dia minum air, hilang perasaan itu. Beza gapo? Apa kau kaitan di antara minum air dengan melupakan seseorang? Kayak kita kan, apabila kita teringat kau orang kau sedih, kabar-kabar sayang kita kata, mari makan bingsu pula. Nah, minum air. Hilang selalu, buruk, hilang perasaan itu. Maka
ahli zikir tak sewile perasaan kita duk sebut nama Tuhan tu dengan kita minum air. Kerana minum air ni jadi orang tu jadi sejuk, jadi gapo dia. Syahdan dan segala adab zikir yang tersebut ini iaitu lazim bagi orang yang berzikir dengan ikhtiar. Dia kata semua adab-adab hak kita mengaji, yakni zikir sebelum daripada zikir, ketika berzikir dan selepas pada zikir, adab-adab dia ni mesti dipatuhi oleh orang yang zikir ikhtiar. Apa maksud zikir ikhtiar? Kesedaran dia masih wujud. Apa maksud kesedaran dia wujud? Dia sedar dia tengah zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia sedar lagi. Dia sedar dia duduk hingguk. Dia sedar dia duduk gerak. Hak ni bagi ahli ikhtiar. Orang dia tak khabar, tak ada istilah adab. Apabila zikir dia bangun caca dia tapi orang dia siapa perikat tak khabar, maka tak ada istilah adab. Sebutan dia pun tak perlu sebut gapo dia. Dia bunyi ko, ko, ko ikut dia. Kerana manusia ini perkataan ini ketika orang sedar. Ketika tak berat sangat limpah daripada Tuhan, maka kita boleh kecek panjang. Supaya kita lah ni, kalau cocok cara bunyi aduh, jelas. Tapi kalau kepik pintu bunyi aduh, bunyi tak bunyi aduh dah, bunyi dah, kohok pendek. Lepas tu kalau aksiden pecah kepala bunyi senyak tak kata berapa. Maka apabila benda tu terlalu berat kita tanggung, maka mulut tak ada fungsi. Apabila waridak daripada Tuhan, perasaan dengan Tuhan terlalu kuat, tak boleh kecek gapo. Sebab tu orang arif billah dia tak berzikir lah mana tu. Sebab apa? Habis jadi jelera dengan tubuh dia tak boleh nak sebut tu. Kita ni boleh sebut sebab kita rasa Tuhan tu jauh. Kita rasa lama lagi dengan Tuhan, boleh panggil Allah, Allah. Orang dia rapat sangat, orang tak panggil awak. Supaya kita ni mula-mula nak kenal nama, ikutlah panggil nama siapa dia, panjang nama. Tetapi dia kau dekat kita panggil awak ya, kau pendek. Lepas tu kalau kau dekat mucung gini. Tengok, pakai tak sebut nama dah. Sebab apa? Kerana terlalu dekat dan hampir. Maka perkataan ini, zikir la ilaha illallah ni bagi orang sedar ni. Dia orang tak sedar, tak sudut tanya apa dia. Maka sedar dengan tak sedar ni atas diri dia lah. Tu dia kata, segala adab yang tersebut ini lazim bagi orang berzikir dengan ikhtiar. Adapun orang yang tiada baginya ikhtiar, tak khabar dah. Kerana terlalu asyik dengan zikir, terlalu asyik dengan nama Allah, terlalu sedap dengan zikir, maka dia akan buat gerakan yang dia sendiri pun tak boleh nak kawal. Supaya kita berjumpa dengan orang yang kita sayang. Lama dah kita duk tunggu. Ramai-ramai ni tunggu di airport. Ni orang rumah kita lah berapa dia. Maka dia pun sapa. Lagu mana perasaan kita? Menopak kita. Menopak tu kadang-kadang bukan kita pun. Jadi tiba-tiba jadi menopak. Orang lain kata bersungguh menopak. Jaga gak sikit depan orang ramai. Demo boleh jaga sebab demo ikhtiar lagi. Demo tak ada perasaan lah mana boleh kontrol lagi perasaan demo. Hamba tak boleh nak kontrol dah. Suruh nak menopak dah. Maka menopak dia tu bukan kerana dia usaha nak menopak dah, tetapi tubik sendiri. Sebagaimana sahabat-sahabat dulu apabila Rasulullah puji dia, antaranya abang kepada Sayyidina Ali, nama Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Apabila Rasulullah kata, ya Ja'far, mu ni sopo dengan aku, tubuh dengan perangai. Dengar lagu tu Sayyidina Ja'far bangun menopak joget depan Rasulullah. Maka sahabat-sahabat tak ada tegur, Rasulullah tak tegur Sayyidina Ja'far. Maka ulama-ulama sufi kiyah benda lagu tu. Apabila mari satu perasaan sehingga kita tak boleh kawal, maka tak ada adab dah. Kita nak nampak tak jadi apa sebab Rasulullah tak tegur. Sayyidina Ja'far bangun joget gelang-gelang. Suka terlajuk apabila Rasulullah puji dia. Lagu mana perasaan Rasulullah sendiri puji Sayyidina Ja'far, maka dia bangun cacap joget depan Rasulullah. Rasulullah kata, jaga adab gak depan orang ramai. Tak. Maka di luar kawalan adab kerana satu perasaan mari dalam hati. Orang bukan kaki zikir, orang kaki mengaji saja belum tentu dapat ahli zikir. Perasaan ketika berzikir tak serupa dengan perasaan ketika mengaji. Kadang-kadang orang mengaji banyak tapi tak pernah mengalami perasaan ni, maka dia akan engkar. Zikir lagu mana bangun pecah-pecah? Zikir lagu mana menopak-nopak?
Zikir lagu mana sabar bunyi demo zikir la ilaha illallah tak sakit tekuk cutera demo naung derah terengatik boleh 100 lagu mana tu bik suara demo mula-mula la ilaha illallah la mula-mula molek lagi gua sekali illallah bunyi suara nafas habis dah demo zikir selalu boleh kita berzikir habis nafas supaya cari piti sehabis nafas kita. Maka ahli zikir benda yang paling ia suka adalah sebut nama Tuhan. Maka dia akan sebut dengan seluruh suara dia, seluruh perasaan dia. Maka marilah perasaan yang Tuhan ganti perasaan yang jahat jadi perasaan baik. Kita lah ni tak si waktu ubik sungguh perasaan jahat kita, tak si naung sungguh depan Tuhan, maka Tuhan tak ganti sifat kita. Sifat jahat tukar ganti dengan sifat molek. Ni kita buat sekadar-sekadar ya zikir, sekadar-sekadar. Kalau cari peti la ilaha illallah habis nyawa bergadar nyawa lagu tu. Dia kata ada pun orang yang tiada baginya ikhtiar maka iaitu tidak lazim tidak wajib baginya segala adab ini. Sebab tu kita tengok orang majzub zikir pakai bangun cacing tak tahu balik dia jatuh. Dia tak ada majlis zikir, dia duk naung suara Allah Muhammad Allah Muhammad Allah Muhammad macam-macam dia berzikir. Mana ada zikir Allah Muhammad hamba tak pernah dengar. Tak, dia tak boleh sebut benda lain kecuali Allah Muhammad. Kita kena faham lah perasaan dia setara mana pada masa tu. Kita boleh sebut makan nasi, pergi shopping. Sebab kita ada lagi perasaan benda tu dalam diri kita. Orang dia tak ada dah kecuali Allah Muhammad. Dia tak boleh sebut benda lain. Semua Allah Muhammad Allah Muhammad. Nak marah ke dia? Nyanyalah ke dia sebab tu hewi waridat dia lagu tu. Ni duk bahas pula. Mana ada zikir Allah Muhammad, zikir Allah Allah. Mana ada? Bagi demo tak ada sungguh sebab demo penuh dengan macam-macam. CJ ada dalam diri demo, goni ada. Tapi orang kalau ada Allah saja, tak boleh sebut dah. Supaya orang gila ke orang tina, duk gila ke jenak. Jenak apa ceroh? Makan nasi pun jenak, minum air pun jenak, tidur pun meninggal jenak. Jenak. Supaya orang gila bola, hidup bola, makan bola. Nah, gitu. Tapi bagi orang yang tak faham ni pelik kata. Mana ada orang tu sebut zikir lagu tu. Hamba tak boleh sebut. Kita nak kata lagu mana? Maka kena faham lah. Ada orang duk komen lagu ni tak ada hadis sahih. Weh, bukan bab hadis sahih. Tapi hati orang tu tak boleh nak tanggung. Dan hanya senyo adab mereka itu taslim bagi waris. Apa maksud taslim bagi waris? Orang yang sudah jazbah, orang yang sudah ditarik hati dia kepada Tuhan, maka so keedah saja. Kalau dia mari jumpa dengan kita dia duk tepik, kita kata ikut demo. Dia panggil taslim kepada waris, kita seruh ke diri kita kepada hak mari tu. Mana gapo dia perasaan kalau demo naung boleh naung Allah, tak payah cara adat. Hamba tak boleh kena duduk gini minum air, hamba boleh zikir minum air, ikut demo jadi jazbah dah. Demo taslim kepada waris, seruh di tubuh demo kepada benda hak datang waris tu, maka seruh lagu tu. Boleh sebut tak apa ikut demo lah. Yakni menerima bagi barang yang datang daripada zikir itu serta hadir hati semata-mata kepada Allah. Dan terkadang ni antara kitab ni hok geger. Kitab ni ada setengah tu diharamkan baca nah. Kitab Hidayatus Salikin ni ada kata diharamkan baca sebab ni. Ni. Gapo dia? Terkadang berlaku atas lidahnya Allah duk tepi Allah jerit selok. Kita tak mengalami perasaan dia. Gapo dia lah. Tak boleh nak sebut dah. Ni Allah kita jumpa dia sudah kita pening kepala dah. Dah dia nampak Allah Taala sungguh. Nampak sini bukan kata goni ni Allah, nampak di mata hati dia. Di mata hati dia hanya nampak Allah. Supaya kata tidak ada di hati saya kecuali demo jenak. Duk teringat kok jenak. Lalu rumah jenak tengok kain seh jenak pun nampak jenak. Selipar jenak pun nampak jenak. Orang nampak selipar dia nampak jenak, pelik sungguh demo ni. Nampak dengan putih mata, kau nampak dengan perasaan dan hati. Ambo nampak dengan mata hati ambo. Duk nampak jenak. Katanya Laila Majnun. Ambo tengok anjing kapung Laila pun ambo nak pergi siung. Nampak Laila. Anjing pun nampak Laila juga. Katanya Laila Majnun apabila ambo pergi kapung Laila. Ni Laila dengan Majnun. Majnun ni dia gila kepada seorang perempuan nama dia Laila.
Katanya dia apabila hamba pergi kampung Laila maka hamba siung habis. Rumah-rumah, motor-motor, jalan raya, pohon kayu, gabis dia pakat siung. Buat apa? Hamba teringat orang yang duduk dalam rumah. Siapa dia? Laila. Maka gitulah manusia dia akan sebut benda-benda lagu tu hak dia ingat lah. Kita lah ni apa boleh sebut gini, boleh sebut panjang sebab kita banyak benda dalam otak kita. Orang yang tak ada dah benda dalam otak dia kecuali Allah, dia akan sebut Allah, Allah, Allah. Ni gege gepa sebut bab zikir nama Allah. Tak ada dalam hadis, tak ada dalam gapo. Nah. Atau sudah. Oh ni gege kitab ni sikit. Nah, orang lain tak gege lah mana isu ni gege. Hu. Sudah. Hu dah bunyi. Nah. Hu ni maknanya dia. Allah tu nama dia baru. Dok sebut nama dia baru. Hu tu diri dia. Beza. Nah. Zaid. Karing. Tu nama dia dah. Tapi kalau kita jumpa dia demo tu. Awak tu. Hak mana lebih nampak dekat lagi berbanding nama dengan batai tubuh. Hu ni rujuk kepada zat. Apa maksud tengok Allah? Allah tu kita campur dengan sifat dia, kebesaran dia, gapo dia. Semua kita sebut Allah tu kita faham habis. Seranggah panggil. Orang tua panggil seranggah. Seranggah ada belakang sifat kehebatan di Allah tu. Tapi apabila kita sebut di hu zat dia, hamba tak cara dah, hamba cara clear dah. Supaya orang. Kadang-kadang kita sayang ke orang kerana sifat-sifat dia, kerana dia kaya, kerana semak dia, kerana gani ni. Maka kita sayang kerana sifat dia. Maka kita duk tengok ke sifat dia. Ada orang duk ikutlah demo muka supaya nyepak hamba saya dak demo. Nak kata mana? Hak mana lebih nampak? Tak ada kepentingan. Maka hak tu dia tengok zat dia panggil. Tengok diri. Maka hu tu tengok diri. Hu. Jangan buat hu gini. Tu muka lain. Hu. Ambil daripada kalimah Allah hu. Dari belakang. Nah, kalimah Allah ni kalau kita kerak soso dia akan jadi ada makna belakang. Allah makna dia. Buai alif depan jadi lillah. Buai le depan jadi lahu. Buai le lagi jadi hu. Nah, maka hu tu zat. Zat tu tengok semata-mata dia. Ni payah lagi ya. Ada orang ni saya kat orang mesti kena tengok sifat dia, perangai dia. Nah, supaya apa awak saya kat saya sebab awak ada kereta. Betul juga, bagus juga dia saya. Saya. Tetapi kerana ada sifat kita. Tapi kalau kita kosong tak ada apa dia, haprak lagu ni, muka tak comel pula. Tapi awak saya juga dok, saya kat awak. Biarlah hak benda bega tu amu tak cara. Ni hu. Martabat ni orang panah dah ni. Tak khabar apa dah ni. Ni tak khabar apa dah kalau bunyi hu ni. Orang tak khabar apa. Allah ni boleh kira lagi. Allah ni dia nampak lagi sifat-sifat dia, kebesaran dia, apa dia. Ni hu tak nampak apa dah. Tu martabat orang dalam zikir. Nah. Atau la. Sudah bunyi la. Bukan jual la ni. Tengok apa dia duduk menau. Ada tu dia panggil menyaluk. Duduk menyaluk dah. Dah bunyi hu. Kawan tu selok dah. Napa? Demo zikir slow tak apa. Ni bunyi la. Ni kau dia jual la. Jual la. Kau dia. Dah tak boleh nak sebut dah. La ilah tak boleh panjang terhajuk. Seolah-olah dia rasa dia ni kalut dah dengan Tuhan. Serah kalau sebut la ilaha illallah lewat serah. Serah lewat. Serah logat dah dekat dah kita. Dengan Tuhan ni dia sebut la ya. Cuba kita accident lah. Kereta kalau duduk jauh kita boleh hoyak ke mocik tu paling belakang kereta tu derah-derah enggak. Tak apa kereta sekelo lagi. Tapi kalau kereta dekat belakang punggung mocik tu nak kerja lagu tu. Mocik undur belakang. Pah mereka dah mocik tu kena tepuh. Pah lagu mana? Kalau duduk dekat lagu tu kita sebut kereta sebutir. Tak ada kau sebut muka lain. Tak boleh kita suruh lorak sikit Allah dekat sangat. Maka la tak ada nak sebut gapo dia dah hamba lorak sikit. Suruh kalau la ilaha illallah panjat lajak dengan Tuhan. Nah. Gitu. Hak tu perasaan orang. Kita tak alami kena terimalah perasaan orang. Jangan buat sopo perasaan ni. So ya. Hamba tak pernah rasa lagu tu. Ikut demo ngaji bukan kerana Tuhan. Nah. Atau nah. Orang mikir kat sini nama kawan tu nak selok dah.
kok mana berzikir dalam gelak dah boleh bunyi no, suluh nampak tak ada gapo dia bunyi gapo dia. Jadi kagu. Ataupun alih saja. Nah, tu semua peringkat-peringkat perasaan orang dengan Tuhan. Maka kalau kita tidak mengalaminya, jangan hidup marah ke orang. Nah, supaya kita lah lagu mana. Kadang-kadang ada benda bukan kata bunyi suara, tak bunyi suara. Kita tengok kat bini kita dia. Kita tengok kat bini kita. Tengok dia buat air, petai-petai. Dalam hati kita kata, ni deh, bagusnya khidmat kat hamba. Bini kita pun faham, kita kecek, cik habis aku tengok, buat muka kesia je lah. Tak kecek, tapi faham. Sebab tu orang sufi, orang tasawuf, satu peringkat, zikir ni tidak berhuruf, tidak bersuara. Apa maksud zikir tidak huruf, tidak suara ni? Senyap. Kita tengok dia nampak macam duk senyap, tapi dalam hati dia penuh dah. Ada orang mulut tu penuh dah, dalam hati kosong. Ni, iaitu kata pindah zikir daripada zikir mulut, zikir lisan, masuk kepada zikir hati, masuk kepada zikir sir dan rahsia. Nah, pada masa tu lah kita tak ada masalah ke apa dia dah. Semaya rasa orang ngeh. Semaya duduk dengan Tuhan sungguh. Ada orang semaya Bismillahirrahmanirrahim. Duduk main sorga. Kawan tu pun duduk iling. Mokcik duduk belakang. Oh, sedap sorga. Bukan duduk sembah Tuhan, duduk sembah sorga pula. Duduk layar sorga. Orang duduk layar Tuhan dalam semaya. Akak takbir. Kawan tu semaya biasa ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak sedap sorga tak sedap sekepe abu. Weh, kita bukan nak dengar sorga, kita nak layar Tuhan dalam semaya. Ni dalam semaya duduk tengah munajat, duduk layar sorga lagi. Tina Allah Rabbi. Bola budak-budak tu tak apa. Kita orang tua ni cari kat masa duduk dengan Tuhan 5 minit tak apa dah. Tak serabut kau duduk dengan manusia. Siapa bila nak heret manusia, siapa tepat-tepat rahsia pun kita ajak dia juga. Biar ada waktu-waktu rahsia dengan Tuhan, waktu-waktu duduk dengan Tuhan, barulah tenang. Ni tepat-tepat itu ajak belaka beratlah. Atau atau hi. Bukan kata syariat ni zikir hu i. Patut dalam kitab ni. Ni antara kitab ni antara masalah dalam ni. Bukan masalah bagi orang bukan ahli gaya gepa ni. Kitab ni tak dibenarkan baca. Nah. Tapi kita baca juga. Nah. Tu Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Tu baru dia buka sikit baru, dia tak oyak lagi hak perasaan dia tak oyak cerita lagi. Nah, kadang-kadang ada ilmu ini kita tak boleh beritahu kepada orang jadi fitnah. Nah, jadi hamba baca kitab ni nak wi ilmu kepada masyarakat, biar masyarakat biasa dengar. Ada ulama bahas dah benda lagu ni, bukan nak menimbulkan isu, nak menimbulkan fitnah dak. Kerana kalau benda ni tak diberitahu, jadi terlalu ganjil bagi masyarakat. Tak pernah dengar syarah lagu ni. Ngaruk benda lagu ni. Dalam kitab ada ni. Atau suara dengan tiada huruf. Tu bunyi. Bunyi. Nak eja lagu mana tahu gitu bunyi. Tu berzikir ni. Suara bunyi. Bunyi macam-macam nah. Atau ia menggentar-gentar. Kap. Sudah. Okey ni. Dak zikir dia duk. Sudah. Gentar. Tak bunyi suara pun. Mu duk zikir kau dia. Zikir jugalah tu. Kerana telah ghalib atasnya zikir itu, yakni telah menguasai zikir pada diri dia. Sudah tak nak sebut dah. Supaya orang takut telajuklah. Orang kita pergi jalan masuk dalam hutan 2-3 orang. Seorang tu nampak atu. Dia kaki penakut. Dia nak sebut atu tak boleh, kacing mulut. Sudah. Nampak? Apa demo lagu tu puncak lesi dah. Nampak atu kawan tu rupanya. Sudah. Lepas tu apa tak royaknya? Ambol sudah dah kacing. Tak boleh nak sebut dah, getar tubuh-tubuh. Bahasa demo peheh-peheh. Ambol ni kalau penakut lagu ni. Maka begitu juga apabila zikir menguasai diri kita.
kita menguasai zikir tu, kita boleh harus zikir la ilaha illallah. Tak apalah kita boleh kuasai lagi. Dia zikir tu menguasai kita. Tuhan kata fazkuruni azkurkum. Mu sebut nama aku sebut namamu. Peringkat pertama kita sebut nama Tuhan. Dia peringkat Tuhan sebut nama kita lagu mana? Kita duk telefon, hello, tak jawab. Akak telefon, hello. Ni kita kecek, kita sebut nama dia. Hello awak tu. Satu malam kita akak, hello awak tu. Yo, sudah. Tidak ke ketar kita. Oh, yo. Yo bunyi yo, dia jawab lagu tu. Ya awak, sudah sebut nama saya. Tak kecek, tak gapo, pakai ketar. Dia pula kuasai kita. Mana perasaan lagu tu? Rasa diri ya. Lagu mana dia Tuhan sebut nama kita? Selok kita. Jerit seminggu lah kita. Hamba tak biasa dengar sekali ni. Sudah. Pergi jumpa Tok Bomo minum air tawar lah jawapan dia. Demikianlah disebut oleh Syekhuna Ustazuna Arif Billah Sidi Syekh Muhammad Sidi Syekh Abdul Karim As-Sammani Al-Madani dalam kitabnya Nafhatul Ilahiyah fi kaifiyati suluki tariqatul Muhammadiyah. Syekh Abdul Somad Al-Falimbani diambil tariqah syatariyah. Tariqah samaniyah. Daripada guru dia pengasah kepada tariqah samaniyah Sidi Syekh Abdul Karim Sameh, orang Madinah dia, orang Madinah. Tariqah samaniyah. Dan lagi ia berkata dalam kitab wallahu a'lam. Jadi berzikir